Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pembeli e-video. Bersambung semula kita di chapter 3 part yang keempat tak silap saya. Ini part yang keempat. So kita sambung balik dalam topik di mana tempat marking bermula, di manakah bermula itu sebenarnya, di manakah tempat bermula, apakah yang dimaksudkan tadi, pelajaran yang tadi dimaksudkan bermula. Seperti biasa saya cakap, bermula ini adalah support dan resistance, di mana bermulanya jatuh dan di mana bermulanya naik, itu adalah support dan resistance. Di mana tempat support dan resistance ini adalah tempat kita nak melakukan order ataupun melakukan enter position kita, buy atau sell. Kita akan entry di dekat kita akan entry dekat support, kita akan entry sell dekat resistance dan kita akan entry buy di support. Okay, so selain daripada tu kita tak boleh entry sekali-sekala kita tanpa ada tempat nak merujuk. So kita tempat nak entry adalah kita kena gunakan tempat support dan resistance. So betapa pentingnya kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan tempat bermula itu dan apakah yang dimaksudkan tempat SNR yang valid itu. So saya nak straight to the points. Saya nak explain sedikit, serba sedikit berkenaan dengan time frame, which is di time frame ni kenapa diciptanya time frame ini. Ada M1, ada M5, ada M15, ada M30, ada H1, ada H4 dan ada daily one, ada weekly dan ada monthly. So ada orang yang trading yang minat kepada swing, ada orang yang minat kepada scalping, ada orang ada yang minat pada intraday. So itu terpulang kepada individu masing-masing, di mana dia nak melakukan entry dia lah. So apa yang saya nak bicarakan sekarang ini berkenaan time frame. Okay, berkenaan time frame, kita ada M1. Okay, kita ada M1. Kita ada M5. Kita ada M15. Kita ada M30. Kita ada H1. So dalam M1, M5, M15, M30 dan H1 ini adalah lower time frame. Kita panggil ianya adalah lower time frame. Ataupun LTF. Okay. Okay guys, seperti saya ingatkan lagi, sekali lagi, kita try untuk make it simple. Make it simple, make it simple. Nak bagi pening-pening kepala. Okay, apa dia higher time frame? Higher time frame iaitu H4, daily one, weekly dan monthly. Ini adalah higher time frame. Okay, tak ada masalah untuk kita pakai semua time frame untuk mencari setup. Yang mana setup ini adalah everywhere ada setup sebenarnya. Di lower time frame kah, di higher time frame kah, terpulang kepada individu masing-masing itu. Individu masing itu kena kenali diri ya. Kenali diri, adakah dia scalper, adakah dia intraday, adakah dia swinger. Okay, contohnya jika dia adalah swinger, dia perlu merujuk kepada higher time frame, di mana H4, daily, weekly, monthly. Ingin saya nasihatkan bila dia menggunakan monthly, janganlah tengok monthly itu setiap masa, setiap jam, setiap minit. Dia tunggu setup dekat monthly tu. Berjanggut tuan-tuan bila tunggu setup dekat monthly. Okay, so kita cukup marking mungkin sebulan sekali ataupun seminggu sekali untuk melawat time frame monthly ini. Dan kita marking seminggu sekali pun sudah cukup sebenarnya. Tak perlu kita nak tengok setiap masa. Sama juga dengan weekly, kita boleh tengok dia dalam seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Okay, dan dalam daily pun kita boleh tengok hari-hari, dan cukup dalam sekali sehari kita tengok untuk marking. Untuk marking. Dan H4 ni dia tak laju sangat. Dia taklah macam terlalu perlahan sangat. Dia adalah medium lah. So H4 ini sesuai untuk bagi yang intraday ataupun swinger juga sebenarnya. So apa yang kita perlu fahamkan adalah apa dia support resistance itu tadi. Yang baru ni saya terangkan berkenaan time frame. Contoh macam kita menggunakan lower time frame, tak ada masalah sebenarnya. Bila kita nak trading di M1 pun tak ada masalah, di M5 tak ada masalah, M15 tak ada masalah sebenarnya di lower time frame. Okay, tak adalah macam mitos-mitos yang cakap kalau pakai M1 ni terlalu laju. Cuba korang feel the beat of M1 tu. Dia akan ada
dia punya resepi tersendiri di M1 tu sebenarnya. Tanpa ada M1, tanpa ada di lower time frame ini, takkan adalah di time frame besar ni sebenarnya. Okay, contoh macam yang kita tengok sekarang ni adalah time frame M5. Dalam satu biji candle tu ada 5 minit di M1 pecahan dia. Sama juga dekat H1. Kalau kita fahamkan satu candle H1 itu ada dalam isi candle tu ada 60 biji ataupun 60 minit candlestick. Okay, so sekarang kita cuba untuk fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan first left. Okay, apa yang dimaksudkan dengan first left? Okay, yang dimaksudkan dengan first left tadi, okay, apakah yang dimaksudkan dengan first left? Okay, apa yang dimaksudkan dengan first left ni tuan-tuan? Pelajaran ni amat penting. Okay, first left ni adalah first left, your first left. Okay, sentiasa ingat, sentiasa pegang ayat ini. Apapun jawapan yang membuatkan candlestick ataupun harga itu naik, apapun yang membuatkan harga itu turun, adalah jawapan dia di sebelah kiri anda sahaja. Jawapan dia adalah di sebelah kiri. Contohnya di sini, kenapa berlakunya kejatuhan ni? Kenapa berlakunya kejatuhan ini? Dan kenapa berlakunya kejatuhan di sini? Adalah jawapannya adalah di sebelah kirinya, di sebelah kirinya, di sebelah kirinya. Cumanya kita nak fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan first left, apakah yang dimaksudkan dengan first left itulah sebenarnya. Okay, contoh macam ni, kenapa dia bermula naik di sini? Adalah sebab di sebelah kirinya. Kenapa dia bermula naik daripada sini? Adalah sebab di sebelah kirinya. Dan apa kenapa sebab ini ada sebelah kirinya? Semua ini adalah jawapan dia adalah sebelah kiri sahaja, on the left, on the first left, on the first left. Okay, remember on the first left. Okay, so now contoh macam di sini, okay, berlakunya breakout. Seperti biasa, kita masih berpegang kepada formula kita, iaitu breakout, pullback, dan entry. So maknanya kita kena ada breakout dulu, di mana breakout berlaku. Ini adalah breakout dia. Okay, di mana yang dipanggil first left? Contohnya current price berada di sini, current market price. Current market price ni maksudnya price yang sekarang lah. Okay, dalam Melayu price yang sekarang. Okay, so price sekarang bergerak naik, bergerak naik, bergerak naik, bergerak naik. Di manakah yang dipanggil pullback? Ini adalah pullback, ini dipanggil pullback, tuan-tuan. Okay, ini adalah pullback. Okay, okay, di manakah yang dipanggil first left ini, tuan-tuan? Bila kita di sini kita panggil ini adalah current market price. Your first left adalah ini sebenarnya. Your first left. Saya bagi warna merah di sini. Ini adalah your first left. Faham? Itu adalah your first left. Kenapa kita tak panggil ini adalah first left, ini adalah first left? Kerana tuan-tuan, tidaklah sopan bila mana belum selesai transaksi ni kita melompat ke sini. Okay, kita melompat pula ke sebelah macam contoh ni kan. Okay, macam seolah-olah benda ni tak wujud. Kita pergi tengok yang sebelah pula. So yang sebelah ni adalah second left. Apa semua ni ada second left. Okay, kita kena hormati harga yang terdekat ini dulu, yang sebelahan ini dulu. So ini your first left. Faham tidak? Okay, so penerangan saya itu adalah your first left. Okay, sekarang ni kita berbalik semula kepada pelajaran kita, cara marking di mana tempat bermula. Okay, kita tak ada banyak masa lagi, kita belajar marking di tempat bermula. Okay, saya nak ajar korang sebenarnya berfikir, cara berfikir. Hidupkan sel-sel otak tu dengan berfikir. Okay, tengok di sini. Dalam trading ini kita perlu banyak melukis
ataupun perlunya banyaknya membuat screenshot, membuat praktis. Okay, tak ada lain. Training ataupun praktis dalam trading ni adalah melatihkan mata kita untuk membiasakan tengok benda yang sama sentiasa akan berlaku. Korang akan realize satu masa nanti, benda sama lah berlaku, benda sama lah berlaku, benda sama. Of course guys, benda sama yang akan berlaku juga. Okay, pattern itu sentiasa berulang. Cuma jumlah candle dia berkurang, ada yang tak sama lah. So maknanya, tapi pattern itu sentiasa sama. Okay. So contoh di sini, kita nak tahu kenapa dia bermula naik di sini. Cuba korang hadamkan ataupun korang cuba ambil seketika masa itu, dan kenapa candle ni bermula naik di sini. Saya nak bagi satu contoh, dua contoh ni dulu. 1 dan 2. Okay, kenapa? Jawapan dia, kenapa dia naik bermula daripada situ. Kenapa dia naik dari situ? Kenapa harga tu naik di situ? Kenapa? Persoalannya kenapa? Okay, setiap yang berlaku mesti ada sebab. Setiap yang berlaku mesti ada sebab. Ingat tuan-tuan, setiap yang berlaku mesti ada sebab dia. Okay. So, jawapannya di sebelah kiri anda. Hanya sebelah kiri itu jawapannya. Kita akan merujuk di sebelah kiri ini, di mana dia telah datang balik, di mana tempat dia bermula naik. Price akan datang balik di tempat dia bermula naik. Saya pernah dengar Sam Seddon cakap, I will wait for the price come back to me. Okay, I will wait for the price come back to me, then I will decide either to buy or to sell. Okay, so no matter what, kita kena tunggu. Kita jangan kejar harga, kita jangan kejar bila macam nampak macam berlakunya kenaikan, kita terus masuk buy. Tunggulah harga tu datang balik, pull back, dan baru kita masuk. I will wait for the price come back to me, then I will decide to buy or to sell. Okay, faham? So jawapannya adalah di sebelah kiri, dan jawapannya fakta dalam trading adalah waiting game. Korang no matter what, korang kena tunggu dan tunggu juga. Okay. So di sini kita merujuk di sini di sebelah kiri tadi jawapannya. Okay, lepas ni kita akan mark. Dan di sini apa pula jawapan dia? Kenapa boleh diambil di sini sebagai rujukan tempat harga? Ni. Kalau korang cuba zoom in. Okay. Zoom in betul-betul. Tengok ni, kita fokus pada ni. Kita fokus pada yang harga tu. Harga ni naik dan pernah melakukan bermulanya kejatuhan di situ. Dan tempat ni pernah dijadikan tempat resisten dan telah pun di clean breakout. Tak direspect tempat harga itu, di mana tempat ni dijadikan tempat resisten. Sebenarnya resisten adalah untuk tempat nak sell. Telah pun di clean breakout. Okay, di breakout, ini dipanggil breakout, dan tempat tu dijadikan resisten, ini become support untuk buy. Okay, this is my favorite entry. Tempat resisten become support ni tak pernah pun sekali dia disentuh. Maksudnya disentuh tu dia pernah bermula jatuh, tak pernah ada dia membuat rejection ke apa di situ. Dia terus clean breakout syaratnya. Dia kena clean breakout dan dia datang balik, respect balik harga tu, ambil balik dan buy. Faham? Itulah function resistance become support dan support become resistance yang saya terangkan sebenarnya tadi. Sebab itulah kita tak perlu sebenarnya kita perlu sebenarnya memahami setiap pergerakan candle itu sebenarnya. Okay, sekarang ni kita cuba marking.
Okay. Apa yang kita perlukan di sini adalah tempat bermula. Okay. Bermula. Okay. Bermula. Dan di situ ada tempat bermula. Dan apabila candle sampai tempat bermula tadi, apabila candle sampai tempat bermula tadi, itu adalah tempat entry. Dan tempat entry kena wajib ada apa tuan-tuan? Tempat entry kena wajib ada confirmation. Apa confirmation dia? Okay. Kena wajib ada confirmation. Okay, confirmation dia apa? Dia contoh macam ni. Dia bermula naik. Okay. So, bila dia sampai tempat bermula tu, dia perlu buat lagi bermula naik dan second bermula lagi. Sebab tu saya cakap second entry is always the best. Faham? Okay. So, mari kita tengok di lower time frame. Contohnya di entry ni, macam mana nak tengok confirmation? Itulah pentingnya multi time frame. Kita nak tengok di isi kandungan ni, di lower time frame, apa dia cipta di sana. Okay. We go to M15. Tengok apa dia buat. Nampak tak? Dia bermula naik di situ. Okay. Dia bermula naik di sini. Dan candle datang. Entry. First entry boleh. Masuk first entry. Kena guna low risk punya money management. And then, cuba tengok di sini. Dia bermula naik lagi di situ. Kita ambil box lagi di sini. Dan the next candle datang. Ambil lagi tempat bermula ni. Faham tak? So, jadi tercipta ialah pattern macam ni. Faham? Okay. So, that one, ulang balik that video. It's a simple sebenarnya. Okay. Cuba kita belajar berfikir yang ni. Kenapa dia buy dekat sini? Dan naik terus dekat situ. Cuba tengok, kita zoom in. Nampak tak korang? Ni. Candle yang panjang shadownya tu. Kalau korang ambil feel the beatnya, dia pernah naik sampai di situ dan bermula jatuh secara drastik. Okay. Dan tempat tu sepatutnya dijadikan tempat sell, di mana tempat bermulanya jatuh secara drastik dan telah pun di clean breakout, tak di respect. Dan tempat itulah dijadikan resistance become support. Okay. Faham? Okay, nampak tak dia di sini? Dia hampir dalam satu pip kot. Okay, mungkin kita tengok broker lain mungkin kena kot tempat tu.
Kenapa dia tak sampai satu peak apa semua? Tak ada masalah. Kalau tak sampai, tak sampai. Okay, buat cara tak sampai. Contohnya, kalau saya, bila dia sampai di sini, betul-betul cucuk sikit ke dekat line tu, saya akan terus masuk buy. Sebab apa? Di sini, kalau korang fahamkan, cuba fokus pada candle ni. Di sini, tempat bermulanya jatuh. Dan di clean breakout. Bermulanya jatuh ini adalah dipanggil resistance. Dan resistance ni adalah tempat sell pada mulanya. Telah pun di clean breakout dan resistance become support. So support adalah dijadikan tempat buy di swap. Faham? Okay. So if korang dah faham apa dia maksud bermula tu, insya-Allah kita boleh, orang cakap mengolahkan lagi di lower time frame, di M1, macam-macam time frame boleh pakai benda ni. Okay. Contoh macam market semalam. Cuba kita tengok market semalam. Ni. Kenapa? Dia bermula naik di sini dan harga datang balik tempat bermula. Tengok di lower time frame. Sekarang ni M15, kita tengok di M5 apakah pecahan dia. Kita nak tengok pecahan dia. So we go to M5. Okay, we go to M5. Sini bermulanya naik. Kita boleh nampak lagi dia membuat bermula naik dan cucuk tempat bermula naik, dan bermula naik dia datang balik ambil tempat bermula naik. Bermula demi bermula. Faham? Okay. Okay. Kenapa dia buy di sini? Sebab kita boleh nampak di sini ada tempat bermulanya jatuh tetapi telah pun di breakout dan dijadikan tempat ni resistance become support untuk buy. Okay, that one is my favorite entry sebenarnya. Okay, semakin short ya pelajaran kita. Semakin short, kita boleh. Okay. Saya nak ni lagi. Buang dulu. Supaya tak pening. Okay, lagi dan lagi. Di lower time frame, saya pakai lower time frame je. Okay, sekarang ni kita nak tengok kenapa dia bermula naik di sini. Kenapa dia reject dekat situ dan naik. Okay, cuba je korang zoom in. Tengok di sini. Fokus pada candle shadow yang panjang ni. Kalau korang cuba ambil ni dan lukiskan balik di sini. Okay. Candle ni pernah bermula jatuh. Dan the next candle-nya, cuba tengok the next candle-nya. Candle besar kan? Clean breakout. Dan tempat ni dijadikan tempat bermula jatuh ni sebenarnya support, resistance, dan telah pun di clean breakout dan dijadikan tempat ni adalah tempat untuk resistance become support. Okay, cuba kita mark. So itu adalah hidden SNR. Nampak? That one is my favorite entry. My favorite entry is resistance, tempat resistance become support tu lah sebenarnya. Okay. Boleh tangkap semua? Okay, lagi.
Saya ingin menerangkan berkenaan ni. Kenapa dia bermula jatuh di situ? Kenapa dia reject dan jatuh harga tu di situ? Cuba zoom in betul-betul di sini. Candle pernah naik. Jatuh dan bermula jatuh di sini. Dan tempat tu tak pernah sentuh. Dan di clean breakout. Okay. Ini adalah dipanggil support become resistant. Support become resistant setelah berlakunya clean breakout dan pullback di tempat tu kita masuk sell. Support ni pada mulanya untuk buy, tapi bila sudah di breakout dia jadi resistant. Resistant adalah untuk sell. Okay, faham? Cuba kita mark. Okay, so semua ni adalah is my favourite entry sebenarnya. Okay, dan lagi ini pun sama juga cerita dia. Dia pernah bermula naik di situ. Bermula naik. Okay, dia pernah bermula naik di sini. Tetapi telah pun di clean breakout. So, bermula naik ni adalah ini pada mulanya support dan dijadikan resistant. Okay. Faham? Okay, semoga korang dapat tangkap pelajaran bermula ni sebenarnya. Okay. Ianya sangat basic. Okay. Everyone okay? Ambil rehat dulu. Pergi minum air dulu. Puasa. Puasa, jangan tak puasa. Okay. Lagi. Saya suka bagi contoh lagi dan lagi, contoh lagi dan lagi, sampai korang macam okay. Tengok lagi balik video ni. Oh, ini rupanya yang Paul nak sampaikan ni. Okay. Cuba kita tengok di sini. Kenapa dia reject harga ni? Kenapa? Jawapannya adalah di sebelah kiri. Cuba tengok ni. Di sini tempat tengok shadow panjang tu pun dah nampak. Oh, tempat bermulanya jatuh di situ secara drastik dan telah pun di clean breakout. BO ni breakout. Di sini resistant, saya bagi R, dan tempat resistant dijadikan support. Okay. Breakout, pullback, entry. Faham? Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Okay, rehat dulu. Okay. So now, pelajaran bermula tu pun saya sudah terangkan dan tekankan kepada kalian semua. Saya sudah orang cakap memberi amanah yang apa yang saya nak sampaikan sebenarnya. Apa maksud bermula tu? Bermula demi bermula. Okay. So harapnya dengan pelajaran simple ni kita jangan cuba untuk jadikan dia complicated. Okay. Saya bagi nama bermula ni dia sebenarnya support resistant, cuma untuk membagi korang faham. Okay, untuk memberi korang untuk mudah untuk faham, terutama sekali bagi trader yang baru. Okay, trader yang baru yang berkecimpung dalam benda ni, cubalah korang try to make it simple. Tapi saya ingin tekankan lagi, apa yang saya explain tadi boleh di-apply di mana-mana time frame. Okay, tak ada masalah sebenarnya. Okay, kita masuk balik di GBP JPY.
Okay, GBP JPY ni sebenarnya kalau saya trading jamnya 3.45 petang. Jika 3.45 petang saya terlepas, saya akan pergi ke US session which is malam 8.9.10. Okay, 8.9.10. Kalau korang tengok pukul 3.45, dia akan ada selalu berlaku pergerakan yang kuat. Okay, bila kita tengok di sini, di period separators line ni adalah pukul 5 pagi Malaysia, di mana market bermula 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, di mana di sini bermulanya kenaikan. Okay, sama juga di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, di mana bermulanya kenaikan. Kalau macam korang just target for daily income ataupun harian, income harian, bagi saya, kalau macam saya akan fokus pada 3, pukul 4, pukul 5, macam just want to get 100 USD, want to get 1000 USD. Pukul 3, 4, 5. So saya takkan trade macam pukul 3, 4, 5 and I'm done. And then malam tu kita boleh rehat, kita boleh bersama keluarga apa semua. Kita tak perlu tengok chart sentiasa. Okay, at least kita ada target, daily target kita. So korang penting lah, korang kena ada korang punya daily target. Okay, macam ni kan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kan di sini bermulanya jatuh. Okay, so korang boleh tengok the setup di lower time frame lah. 6, 5, dia ada pukul 6 juga. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengok sekitar pukul 4 dia membuat signal look to the left. Apa dia ambil? Tempat bermulanya jatuh. Okay, pukul 5. And then macam contoh korang just target for 50 pips. Okay, 1 jam. Tengok di atas ni, kita dah dapat okay, boleh dapat 100 pips. Just your target is 30 pips, 50 pips, and you done. Okay, for 1 hour, 2 hour straight, done. Okay, so if korang ada daily target, korang takkan stress untuk trading. Okay, ini tak ada daily target. Faham? Cuba korang tengok lagi betul-betul di sini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekitar 16, 14, 15, 3, 4, 5 ni berlakunya transaksi. Okay, bila korang tengok di sini, adalah tempat bermula. Okay, di tempat bermula, you can buy di sini pukul ngam-ngam lah. Bila ngam-ngam dia datang pukul 3, 4, 5 di tempat support and resistance, di mana tempat bermula. Okay, pukul 4, 5, 6 sambung sell, di mana tempat bermula jatuh di sini, dan sell. Faham? So bila korang ada time, bila korang ada masa yang tertentu untuk trade, korang takkan stress. Okay, korang akan lebih, orang cakap, tenang untuk melakukan decision. And then korang daily target, tak stress, dapat daily target. Macam contoh 1000 USD per day, 500, 150, whatever you punya daily target, you withdraw on that day. You kena wajib withdraw kan. You kena jadikan prinsip untuk korang untuk withdraw hari-hari. Hari ni orang ada dapat profit, tapi untuk withdraw takut. Okay, tak faham. So itu adalah penerangan saya bagi chapter 3 dan 4, chapter 3 part 4. Alright, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.